Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Mu'allim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'allim awak tak dengar. Jadi untuk sementara waktu, tutup dulu mikrofon, dengar dulu apa yang Mu'allim ajar. Kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 124. Buku teks bahasa Melayu, muka surat 124. Okey, dalam muka surat 124 ini, tajuk yang akan Mu'allim ajarkan kepada awak ialah cara untuk membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, tajuk kita hari ini ialah tentang ayat biasa dan ayat songsang. Okey, sebelum ni Mu'allim dah ajar kepada awak tentang ayat biasa. Macam mana dengan ayat biasa tu? Mu'allim ajar awak ayat biasa. Yang pertama, Mu'allim ajar awak nak bina ayat, kita akan gunakan teknik skop. Skop ni maksud dia dekat depan sekali ialah subjek. Dekat depan sekali sepatutnya kena ada subjek, nama orang di depan sekali. Contoh dia kat sini, Puan Zurah, nama orang, S, subjek. Sangat mahir, mahir membuat. Mahir membuat ni K. K ni pula objek. Lepas tu baru dia ada P, perluasan dia. Tapi bahasa mudah dia, subjek di depan, nama orang di depan. Itu kalau ayat biasa. Tapi kalau ayat songsang, ia bukan subjek di depan. Tapi objek, subjek dia diletakkan di belakang. Okey, awak tengok dalam Munshi Cilik. Okey, awak tengok kat depan ni, Mu'allim terangkan kepada awak tentang ayat songsang. Okey, ayat songsang ialah ayat yang susunannya berlawanan dengan ayat susunan biasa, iaitu predikat mendahului subjek. Okey, Mu'allim ajar awak yang pertama subjek di depan, barulah ada predikat. Predikat ni keterangan lah. Keterangan dia apa? K, O dan P. Keterangan dia. Tengah buat apa, kerja apa tengah buat, objek apa dan perluasan dia. Tapi yang pertama, subjek mesti di depan, nama orang di depan. Itu kalau ayat susunan biasa. Tetapi, contoh dia kat sini dia beritahu, kek itu sangat enak. Kek itu sangat enak. Ini ialah ayat biasa. Sebab apa? Subjek di depan. Ada kek kat depan. Sangat enak itu ialah predikat. Predikat ni maksud dia keterangan. Keterangan kepada subjek. Okey, subjek dia kek. Okey, kenapa dengan kek tu? Kek itu sangat enak. Itu maksud dia ayat susunan biasa. Tetapi ayat songsang ni pula dia berlawanan. Kat sini dia beritahu berlawanan. Yang macam mana berlawanan tu? Predikat mendahului subjek. Maksudnya predikat ada kat depan, subjek diletakkan di belakang. Contoh dia sangat enak kek itu. Kek itu ialah subjek. Sangat enak itu ialah predikat. Ini ayat songsang. Ingat, awak kena ingat yang tu. Kalau ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Predikat di belakang. Ini ayat biasa. Tetapi ayat songsang pula, subjek di belakang, predikat di depan. Predikat di depan, subjek di belakang. Itu beza dia antara ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
Boleh faham tak setakat ni? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Okey, siapa yang baru masuk muka surat 124, buku teks bahasa Melayu muka surat 124. Hari ini kita belajar tentang ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Awak ingat macam tu je. Kalau ayat biasa mualaf jawab, skop subjek di depan. Subjek depan, KOP tu predikat. KOP tu predikat dia, predikat belakang. Itu kalau ayat biasa. Ingat mualaf jawab ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Itu ayat biasa. Subjek ni maksud dia S depan, predikat belakang. Maksudnya nama kat depan, keterangan dia di belakang. Tetapi kalau ayat susunan songsang, ayat songsang ni berlawanan. Maksudnya skop yang kita gunakan KOP di depan. Tapi S belakang. Nama orang kat belakang, keterangan di depan. Itu je beza dia. Okay, tak apa, Muallim tunjukkan lagi video kepada awak. Contoh-contoh dia lagi. Apa lagi contoh yang ada? Okay, awak tengok kat depan ni. Nampak tak depan ni? Baik. Siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 124. Okey, tengok kat depan ni, Muallim terangkan kepada awak tentang ayat songsang. Okey, tadi Muallim bagi tahu ayat songsang ni ayat yang susunannya berlawanan dengan ayat biasa. Kalau ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Subjek nama kat depan, predikat dia kat belakang. Predikat dia ni KOP lah. Skop yang kita belajar kop tu, skop. Subjek kat depan, KOP dekat belakang. Itu ayat biasa. Tetapi, contoh dia. Kat sini dia bagi, kek itu sangat enak. Kek ialah subjek. Nama kat depan. Predikat ni keterangan dia. Kenapa dengan kek tu? Kek itu sangat enak. Sangat enak ini ialah predikat dia. Itu yang dimasukkan dia. Subjek di depan, predikat di belakang. Ini ayat susunan biasa yang selalu awak buat. Yang selalu awak bina ayat semua bagai tu. Tetapi kalau ayat susunan songsang. Hari ini kita nak belajar tentang macam mana kita nak buat ayat susunan biasa, kita nak tukarkan dia kepada ayat songsang. Dan macam mana kita nak ayat songsang, kita nak tukarkan dia kepada ayat biasa. Kita tengok contoh yang lain. Tengok contoh yang pertama. Okey, kalau ayat susunan biasa, ini yang pertama, ayat susunan biasa, kita nak tukarkan dia kepada ayat songsang. Kalau ayat susunan biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Tengok, Puan Zurah. Ayat biasa, S di depan. Puan Zurah ni subjek. Puan Zurah, subjek berada di depan dan KOP dia berada di belakang. Predikat dia berada di belakang. Keterangan dia. Itu ayat susunan biasa. Jadi, kalau kita nak tukarkan ayat susunan biasa ni kepada ayat susunan songsang, ingat, ayat susunan songsang, subjek di belakang, predikat di depan. Ayat susunan songsang. Jadi, daripada Puan Zurah kat depan ni, kita letakkan dia di belakang. Ayat susunan songsang. Kita letakkan dia di belakang dan predikat ni kita letakkan dia di depan. Pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zurah. Kalau ayat biasa, ini ayat biasa. Puan Zurah pembuat pelbagai jenis kuih. Ayat susunan biasa. Puan Zurah pembuat pelbagai jenis kuih. Subjek di depan dan predikat di belakang. Ayat susunan biasa. Ayat susunan songsang pula, subjek kat belakang. Nama orang kat belakang. Puan Zurah kat belakang. Jadi ayat penuh dia akan jadi pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zurah. Itu beza dia. Ayat songsang dan ayat biasa. Boleh faham tak setakat ni? Boleh.
Boleh bezakan tak ayat susunan songsan dan ayat susunan biasa? Awak kena bezakan antara dua tu. Okey, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Ayat susunan biasa. Ini dipanggil ayat susunan biasa. Sebab apa susunan biasa? Sebab subjek kat depan. Subjek dia kuih muih. Predikat di belakang, di atas meja. Ini ayat susunan biasa. Jadi macam mana kita nak tukarkan ayat susunan biasa ni kepada ayat susunan songsang? Siapa tahu? Ingat ayat susunan songsang, subjek di belakang, predikat di depan. Jadi subjek kuih muih. Kalau nak tukarkan kepada ayat songsang, kuih muih kita letak di belakang dan predikat dia di atas meja kita letakkan di depan. Jadi ayat songsang dia akan jadi macam mana? Ni ayat songsang ni. Ayat songsang ni akan jadi macam mana? Ini semua ni ayat biasa. Subjek depan, predikat belakang. Jadi ayat susunan songsang, subjek ni kita letakkan dia di belakang. Dan predikat dia kita letakkan di depan. Kalau susunan biasa, subjek depan, predikat belakang. Kalau ayat songsang, predikat depan, subjek belakang. Jadi daripada ayat kuih muih di atas meja, kuih muih itu subjek. Jadi subjek kita letakkan di belakang. Di atas meja itu predikat. Jadi predikat di depan. Jadi predikat di atas meja, bila permulaan ayat kena huruf besar, di atas meja kuih muih itu. Titik. Di atas meja kuih muih itu. Di atas meja ini ialah predikat. Predikat di depan kalau ayat songsang. Kalau kuih muih itu ialah subjek. Subjek kita letakkan dia di belakang. Itu contoh dia. Kena bezakan yang tu. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Ya. Okey, kalau semua boleh faham. Tengok buku teks awak tadi. Mari kita cuba bina ayat berdasarkan buku teks awak tadi. Okey, kat depan ni dia bagi tahu kepada kita. Okey. Bolehlah makan. Boleh makanlah. Tajuk dia. Tajuk dia boleh makanlah. Okey, apa tajuk dia? Waalaikumsalam. Encik Hasif dan Puan Zurah mengadakan majlis sambutan hari ulang tahun kelahiran Zara. Encik Hasif dan Puan Zurah ni mak ayah Zara. Dia nak buat sambutan hari lahir Zara, hari jadi Zara. Okey, yang pertama, ini ialah ayat susunan biasa. Sebab apa ayat susunan biasa? Sebab subjek di depan, nama kat depan dan predikat di belakang. Jadi daripada ayat susunan biasa ni, kita nak tukarkan dia kepada ayat songsang. Ayat songsang, predikat di depan, subjek di belakang. Kalau ayat biasa, subjek depan, predikat belakang. Okey, tadi ini ayat susunan biasa sebab nama orang kat depan, subjek di depan. Puan Zurah pembuat pelbagai jenis kuih. Pelbagai jenis kuih itu predikat dia. Jadi bila kita tukarkan kepada ayat songsang, Puan Zurah ni kita letakkan dia di belakang sebab ayat songsang subjek di belakang. Jadi Puan Zurah kat belakang. Pembuat pelbagai jenis kuih, predikat di depan. Jadi pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zurah. Jadilah dia ayat songsang. Puan Zurah dekat belakang. Pembuat pelbagai jenis kuih di depan. Itu contoh dia. Boleh faham setakat ni? Okey, tengok nombor 2 pula macam mana. Okey, nombor 2. Kuih muih di atas meja. Kuih muih ini ialah subjek. Ayat susunan biasa, subjek di depan. Dan di atas meja ialah predikat. P di belakang. Jadi macam mana kita nak tukarkan dia kepada ayat susunan songsang? Yang mana kat depan? Di atas meja. Di atas meja, subjek di predikat di depan. Muih itu. Di atas meja kuih muih itu. Pandai Ryan.
Inilah ayat songsang dia. Subjek di belakang. Kuih muih itu kita letak kat belakang. Predikat di depan, di atas meja. Itu contoh yang kedua. Okey, kuih muih dibungkus dengan pembungkus istimewa. Subjek dia yang mana? Kuih. Kuih muih subjek dibungkus dengan pembungkus istimewa ialah predikat. Jadi macam mana kita nak tukarkan ayat ini kepada ayat songsang? Apa yang ke Dibungkus depan? dengan pembungkus istimewa kuih muih. Dibungkus. Di kita letakkan huruf besar permulaan ayat, dibungkus dengan pembungkus istimewa kuih muih itu. Titik. Itu contoh yang keempat. Boleh faham setakat ni? Ingat, dibungkus dengan pembungkus istimewa kuih muih itu. Ayat songsang, predikat dekat depan, subjek di belakang. Okey, tengok contoh nombor 4. Pembungkus istimewa boleh dimakan. Mana subjek, mana predikat? Subjek pembungkus. Subjek pembungkus, subjek di depan, dan predikat itu ialah boleh dimakan. Jadi macam mana nak tukarkan kepada ayat songsang? Istimewa boleh dimakan. Pembungkus istimewa boleh. Boleh dimakan pembungkus istimewa. Boleh dimakan pembungkus istimewa. Macam awak pernah beli gula-gula, yang dia balut-balut yang putih-putih, yang warna dia awak boleh nampak tu, itu dia boleh makan benda tu. Boleh makan sekali. Boleh dimakan pembungkus istimewa. Ayat songsang, boleh dimakan predikat kat depan, pembungkus istimewa di belakang subjek dia. Okey, nombor 5. Macam mana nombor 5? Pembungkus tersebut akan cair di dalam mulut. Mana subjek, mana predikat? Pembungkus subjek. Pembungkus subjek Tersebut akan dicair ialah akan predikat. cair di dalam mulut. Macam mana nak tukarkan kepada ayat songsang? Tersebut akan cair di dalam mulut. Akan cair di tersebut. dalam mulut pembungkus tersebut. Titik. Ingat, ayat songsang, subjek di belakang. Subjek dia ialah pembungkus. Itu nombor 5. Okey, nombor 6 macam mana? Inovasi pembungkus ini sungguh hebat. Inovasi ialah subjek, pembungkus ini sungguh hebat. Pembungkus ini sungguh hebat inovasi. Pembungkus ini sungguh hebat inovasi. Subjek dia, predikat dia ialah sungguh. Sungguh hebat inovasi pembungkus ini. Itu ayat songsang. Boleh faham setakat ni? Boleh. Kena ingat, ayat biasa subjek di depan. Ayat biasa subjek di depan, predikat di belakang. Itu ayat biasa. Kalau ayat songsang, subjek predikat di depan, subjek di belakang. Dia terbalik dengan ayat susunan biasa. Boleh faham setakat ni? Faham. Okey, mari kita cuba yang terakhir sekali. Ayat songsang. Tadi kita tukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Ini kita nak tukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa. Ingat, ayat songsang, predikat di depan, subjek di belakang. Ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Okey, nombor 1 dibagi. Sangat mahir membuat kek Puan Zura. Puan Zura ialah subjek. Puan Zura sangat mahir membuat kek. Dia jadi ayat susunan biasa, subjek di depan. Puan Zura sangat mahir membuat kek. Itu contoh yang pertama. Okey, yang kedua. Kita masuk yang kedua. Sangat cantik dengan foto Zara. Macam mana? Dengan foto Zara, kek sangat cantik. Yang mana subjek, mana predikat? Zara, kek sangat cantik dengan foto Zara. Kek sangat cantik dengan foto Zara. Sesuai tak? Dengan foto Ada. Okay. Betul lah kan? Zara
Kek sangat Cantik cantik dengan foto Zara. Kek sangat cantik dengan foto Zara. Titik. Nah, itu yang pertama. Kek ialah subjek, sangat cantik dengan foto Zara ialah predikat. Okey, nombor seterusnya. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Macam mana tukarkan kepada ayat biasa? Filem nipis foto Zara dicetak di atas. Tak sesuai. Apa yang? Foto Zara foto Zara. dicetak di atas filem nipis. Foto Zara dicetak di atas filem nipis. Filem nipis. Titik. Okey, yang seterusnya. Daripada rumpai laut filem nipis itu. Subjek dia yang mana kita letak? Filem nipis itu daripada rumpai laut. Nipis itu Dari rumpai laut. Daripada rumpai laut. Daripada rumpai laut. Dan yang terakhir sekali macam mana? Boleh dimakan semua hiasan pada kek. Semua hiasan pada kek boleh dimakan. Semua hiasan pada kek boleh dimakan. Titik. Boleh faham tak ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Boleh. Semua boleh faham? Boleh bezakan tak antara ayat songsang dan ayat susunan biasa? Boleh. Boleh faham Okey, jadi kalau semua faham, kerja rumah awak hari ini ialah muka surat 124. Sabar jumpa tau. Awak buat balik apa yang kita bincangkan tadi. Ni kan dia nama ni. Awak buat balik apa yang kita bincangkan tadi dalam buku penulisan. Boleh? Kita dah bincang sama-sama tadi. Nanti lepas ni awak buat balik. Boleh faham? Jadi kerja rumah jangan lupa siapkan. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita pada pagi ini? Kalau tak ada, ada nak tanya apa? Kenapa ayat songsang ni dia macam pelik? Nama lagi songsang. Songsang. Songsang ni maksud dia terbalik, berlawanan. Contoh dia, orang lelaki sepatutnya kahwin dengan orang perempuan. Tapi kalau songsang, orang perempuan kahwin sama perempuan. Lelaki kahwin sama lelaki. Tak boleh. Itu maksud songsang. Berlawanan. Tak boleh. Sebab tu dia bunyi dia pelik sikit. Tapi dalam bahasa Melayu dia betul. Itu maksud dia beza antara ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Boleh faham? Ada soalan lagi tak? Tak ada. Okey, boleh tak Muallim nak minta semua orang buka kamera. Muallim nak kedatangan ni. Kalau tak buka kamera, awak tak letak nama awak. Muallim tak tahu nama siapa ni. Kamera rosak. Kalau kamera rosak, letak nama yang elok. Muallim tak tahu siapa ni. Nur Ainin Sofia ni siapa ni? Adilia Amani ke siapa? Okey, kalau semua dah jelas, semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Boleh nak bagi tahu, minggu depan sekolah kita akan buat pertandingan bersempena Hari Kemerdekaan. Nanti siapa yang nak masuk pertandingan, boleh masuklah. Hari Isnin ni nanti Muallim akan bagi tahu. Apa dia? Pertandingan apa? Pertandingan bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan minggu depan, hari Isnin ni. Nanti hari Isnin ni Muallim akan hantar dalam guru ibu bapa awak tu. Nanti awak tanya mak ayah awak apa pertandingan dia. Siapa nak masuk boleh masuk. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim.
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.